Assalamualaikum. Maaf, Assalamualaikum. boleh masuk. Assalamualaikum doktor. Apa nak tanya, flow tak ada ya? Tak ada perubahan setakat ni? Kekal. Kekal lah, okey, terima kasih. Ya. Okey, kita mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dialu-alukan Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur, penolong pengarah bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa program serta hadirin sekalian. Selamat datang ke program webinar yang bertajuk Cabaran Pendidikan, Realiti atau Fantasi. Saya Muhammad Amar Fitri bin Abdul Razak, pelajar semester 5 dari Pengajian Jarak Jauh Universiti Utara Malaysia, selaku pengacara bagi majlis pada hari ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Jadi bagi memberkati majlis pada hari ini, saya menjemput saudara Rosardi Nizam bin Muhammad Rozi untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Rosardi Nizam untuk bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Terima kasih pengacara majlis. Kepada non-Muslim, anda boleh bertafakur. Sebelum memulakan bacaan doa, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau. Kepadamu kami bertawakal dan Engkau adalah Tuhan pemilik aras yang agung. Ya Allah, kami bermohon agar kami diberkati semasa menjalankan program webinar kami ini. Berikan kami keupayaan dan kawalan diri yang kuat untuk melaksanakan program kami ini dengan penuh semangat, bertanggungjawab dan cemerlang. Elakkan kami dari sebarang perkara yang tidak diingini. Berikan kami ilham untuk mendapat kejayaan dalam setiap usaha dan kesungguhan kami. Ya Allah, elakkan kami dari melakukan perkara yang dimurkai oleh-Mu. Rahmatilah perjalanan program kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Rosardi kita di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya majlis akan menjemput Cik Nur Alwalni binti Abdul Wahab selaku penasihat program kita pada hari ini untuk memberikan ucapan alu-aluan. Untuk makluman semua, beliau juga adalah merupakan seorang pensyarah di Universiti Utara Malaysia yang bertugas di Pusat Pengajian Jarak Jauh UUMKL dalam pengurusan pembelajaran subjek VKMB Pembangunan Masyarakat. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cik Nur Alwalni binti Abdul Wahab untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum
selamat pagi kepada semua yang berbahagia, Dr. Nurul Fatmi binti Abdul Syukur, penolong pengarah bahagian motivasi Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga kepada semua para pelajar saya dan juga kepada semua hadirin yang menghadiri sesi webinar pada hari ini, cabaran pendidikan, realiti ataupun fantasi. Untuk makluman, para pelajar saya ini adalah pelajar semester 5 yang menjalankan program ini bagi memenuhi keperluan khusus VKMB 2031, iaitu pembangunan masyarakat 3. Dan saya amat berbesar hati atas kesudian yang berbahagia Dr. Nurul Fatmi kerana sudi menyertai para pelajar saya untuk memberikan pencerahan kepada para audiens berkenaan apakah cabaran pendidikan pada masa kini dan pada masa hadapan. Bersesuaian pula dengan situasi di mana keputusan SPM baru saja keluar, yang mana ramai yang masih berkira-kira mahu memilih ke institusi pendidikan yang mana. Kita ada pelbagai jenis institusi pendidikan yang mana yang terbaik kepada mereka dan juga kepada masa depan mereka dan juga ibu bapa mereka. Jadi saya pasti program ini akan memberi impak yang besar kepada semua, terutamanya ibu bapa dan para bakal pelajar di IPT. Dan saya juga mengucapkan tahniah sekali lagi kerana telah berjaya melaksanakan program ini. Jadi terima kasih dan saya serahkan kembali kepada pengurusi mati. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Nur Arwani binti Abdul Wahab untuk ucapan beliau sebentar tadi. Terima kasih kerana juga sudi hadir di dalam program kami pada hari ini. Jadi majlis pada hari ini diadakan bagi memberikan pendedahan kepada hadirin mengenai cabaran masa kini dalam bidang pendidikan. Majlis seterusnya diserahkan kepada moderator kita iaitu Encik Muhammad Noor bin Rohani. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada pengacara majlis untuk pengenalan program sebentar tadi. Saya, Muhammad Noor bin Rohani, selaku moderator anda untuk diskusi pada hari ini. Untuk program bertajuk Cabaran Pendidikan, Realiti atau Fantasi. Baiklah, apabila kita menyebut tentang pendidikan, ia pasti menjadi tunjang utama sesebuah negara. Jadi berdasarkan pelan matlamat pembangunan negara, salah satu aspek yang menjadi kayu ukur kemajuan sesebuah negara adalah aspek pendidikan. Ini bererti untuk mencapai taraf negara maju, maka pemperkasaan bidang pendidikan adalah amat penting. Namun untuk maklumat semua, terdapat cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Antara yang berikut, yang pertama, kewujudan penguasaan isu 3M. Isu 3M ni bermaksud kemahiran membaca, menulis dan mengira. Apabila ada kewujudan masalah dalam penguasaan isu 3M ni, dia akan menghalang para pelajar untuk menguasai pelajaran. Isu yang kedua, rentetan daripada isu pandemik, kita mendapati bidang pendidikan perlu memperkasakan model pendidikan selaras dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, wujud isu jumlah permohonan tinggi melebihi kapasiti merupakan punca calon tidak diterima ke peringkat universiti. Yang keempat, kewajaran penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan isu-isu tersebut, maka 4 soalan telah dirumuskan untuk dikupas pada hari ini. Soalan yang pertama, apakah kaedah alternatif penyelesaian yang perlu dilaksanakan oleh para guru dan para ibu bapa dalam mengukuhkan penguasaan 3M di kalangan pelajar? Soalan yang kedua, adakah pembelajaran menggunakan kaedah teknologi dapat meningkatkan produktiviti pencapaian akademik? Dan adakah masyarakat bersedia untuk menghadapinya jika aplikasinya dilaksanakan sepenuhnya? Soalan yang ketiga, apakah alternatif kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi jika kapasiti ke universiti awam terhad? Dan apakah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sebagai langkah penyelesaian alternatif? Soalan yang keempat,
apakah penggunaan teknologi AI ataupun kepintaran buatan ini dapat membentuk sasia jati diri pelajar? Adakah penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar berbanding kaedah konvensional? Contohnya, apabila pelajar menggunakan satu kepintaran buatan dinamakan ChatGPT, bolehkah menghasilkan pemahaman kepada pelajar? Kerana jawapan-jawapan itu semua dihasilkan secara kepintaran buatan dan mungkin akan mengganggu pentaksiran dan pemahaman pelajar. Jadi, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kita akan menjemput Yang Berbahagia Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur untuk keupasan sebentar lagi. Sebelum itu, pihak majlis ingin memperkenalkan biodata Yang Berbahagia Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur selaku penceramah jemputan bagi program ini. Nama penuh beliau adalah Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur. Jawatan yang disandang penolong pengarah bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Matrikulasi. Beliau juga memiliki falsafah kendiri iaitu evolutionist, progresif dan realis. Bidang kepakaran, pembangunan kurikulum pendidikan sains, STEM, pedagogi, pembelajaran abad ke-21 dan pentaksiran autentik. Pengalaman beliau dalam perkhidmatan adalah bermula dengan sebagai pensyarah akademik kimia di Kolej Matrikulasi Kedah dari tahun 2009 sehingga 2013. Kemudian beliau bertugas sebagai pensyarah akademik kimia di Kolej Matrikulasi Selangor dari tahun 2013 hingga 2017. Pada tahun 2014 hingga 2017, beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Unit Kimia Kolej Matrikulasi Selangor. Pada tahun 2017, beliau dikurniakan anugerah sebagai pensyarah cemerlang kimia. Kemudian dari tahun 2017 sehingga 2020, beliau berkhidmat dalam latihan bahagian beasiswa dan latihan program Doktor Falsafah Hadiah Latihan Persekutuan, Kluster Polisi Pendidikan dalam bidang pendidikan Kurikulum Development di Universiti Melaya. Seterusnya, dari tahun 2020 sehingga kini, beliau menjawat jawatan sebagai penolong pengarah Unit Jalinan Strategik, Pembangunan Profesionalisme dan Komunikasi Sektor Dasar dan Perancangan bahagian matrikulasi. Kelulusan akademik beliau bermula dari tahun 1999 sehingga 2003 di Sekolah Menengah Convent Father. Kemudian beliau melanjutkan pembelajaran ke Kolej Matrikulasi Kedah dari tahun 2004 sehingga 2005. Seterusnya beliau melanjutkan pengajian di Universiti Melaya dari tahun 2005 sehingga 2009. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran kepada bidang seterusnya iaitu peringkat master dari tahun 2010 sehingga 2012. Seterusnya doktor telah menamatkan pengajian beliau dalam bidang doktor falsafah pada 2021. Kini majlis berbesar hati mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur bagi menyampaikan ceramah beliau berdasarkan tajuk yang telah diutarakan bagi program cabaran pendidikan realiti atau fantasi. Dipersilakan Yang Berbahagia Doktor untuk meneruskan kupasan isu ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan. Boleh dengar suara saya? Okay. Boleh Doktor. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Nur sebagai moderator pada hari ini dan juga Encik Muhammad Ahmad Fitri sebagai pengacara majlis sebentar tadi. Dan saya mengucapkan penghargaan kepada Cik Alwani sebagai pensyarah penasihat untuk pelajar-pelajar daripada Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan
Universiti Utara Malaysia. Okey, yang mengundang saya, yang sudi mengundang saya sekali lagi untuk memberi sedikit kupasan yang kita katakan sebagai apakah itu cabaran pendidikan, realiti atau fantasi. Okey, seperti mana yang telah dikupas sedikit oleh Tuan Moderator sebentar tadi iaitu Encik Muhammad Noor, berkaitan tentang 4 isu yang kita kata sebagai semua rakyat Malaysia, baik ibu bapa, guru-guru ataupun murid, maybe murid lah, kadang-kadang murid ni tak dengar sangat berita, tetapi murid ini mengalami impak daripada cabaran pendidikan yang telah dikupaskan oleh moderator sebentar tadi. Oleh demikian, insya-Allah saya akan berikan sedikit input sebagai ia lebih kepada sharing knowledge seperti apa yang kita dah tahu, cuma untuk kita perkasakan lagi kita punya kemahiran dan memahami apa yang perlu ibu bapa dan juga pelajar-pelajar, khususnya pelajar lepasan SPM untuk mengetahui hala tuju mereka selepas selesai sijil pelajaran Malaysia. Orang kata SPM ini is not the end program, the end of our life, isn't it? Betul. Sebenarnya bukan semua orang yang gagal SPM ataupun dikurang biasa-biasalah SPM, dia tak boleh, dia tak akan bersinar. Even saya, masa saya di sekolah menengah konven ni kita kata sekolah menengah kebangsaan, dia berbeza dengan sekolah SBP, MRSM. Saya tidak berada dalam kelompok yang straight A. Itu banyaklah juga, tak nak cakap kan. Cuma saya tidak berada dalam kelompok straight A, tetapi saya melihat peluang-peluang yang disediakan oleh kerajaan pada ketika itu untuk pengajian lepasan menengah, pra-universiti sehinggalah universiti terlalu banyak. Dan kita katakan di situ, pelajar, murid sendiri, ibu bapa sendiri kena jelas dengan hala tujunya dia nak jadi apa. Kalau saya nak jadi pensyarah kimia. So saya masuk dalam bidang kimia tersebut dan saya kena tahu apa yang saya perlu sambung belajar dan kemahiran apa yang saya perlu ketahui. Oleh demikian, untuk saya menjawab isu-isu yang telah dilontarkan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, izinkan saya untuk share slide sekarang, boleh ya? Boleh Puan. Okey. Dia zaman sekarang ni kita kena ada visual Kalau ayat-ayat netizen ni dia kata boleh lukis tak? Tu boleh lukis tu kita kata kita guna PowerPoint lah. Okey. Itu cara nak melukis. Tapi lebih baik kalau mengajar ni kita melukis sama-sama, itu lagi baik dengan pelajar, lagi berkesan. Kalau kita just tayang je, so dia akan jadi macam menonton sinema. So menonton sinema, perasan tak bila kita menonton sinema, kita punya tangan kinestetik kita tak bergerak. Hanya bergerak minda ataupun kita punya mata ke apa semua kan. Ataupun nak jaga anak dengan bergerak. So that is why this is very important for us bila mengajar tu. Konsep dia adalah engagement. Okay. So saya rasa limited lah untuk kita kata dalam Facebook Live and everything ni. Untuk kita katakan engagement 100% tu dan penglibatan tu insya-Allah lah mereka dengar. Cuma dengan adanya PowerPoint begini saya harap boleh membantu lah ya insya-Allah. Okay. Pertama tentang isu pendidikan tu, cabaran pendidikan ni again and again kita kena back to our falsafah pendidikan kita, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Kalau guru-guru dia dah hafal, dia kata JERI, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. So kita apa-apa pun kita punya mazhab daripada luar negara ke, daripada Asia ke, Europe ke apa, kita kena pegang dengan mazhab Malaysia ni sebagai pendidik. Okay. Pendidikan ini harus menghasilkan individu yang seimbang dari segi JERI tersebut. Oleh demikian, kita kena jelas dengan hala tuju pendidikan negara. Memang daripada hala tuju ni, nanti orang kata apakah hala tuju? Ini hala tujunya, memang dah cantik. Cuma cabaran-cabaran yang berlangsung yang ada itu adalah datangnya daripada kawalan yang kita kata hasil daripada pendidikan kita, dan ada yang kita kata kita tak boleh nak kawan. Okey, dan
bukan dalam 100% rakyat ataupun murid ni kita boleh kawal dia punya pembelajaran. Okey, ada yang tidak boleh terkawal, so maksudnya tidak tercapai sedikit itu yang menyebabkan ada isu dan cabaran. Okey, so inilah kita kata hala tuju pendidikan negara kita, we are moving towards this, di mana kita ada buat benchmarking di luar negara dan kita ada plan yang sangat mampan sebenarnya, sangat bagus. Cuma dari segi pelaksanaan kita kata kena adanya kerjasama di peringkat atas, guru sebagai pelaksana, pensyarah sebagai pelaksana dan murid sebagai kita kata klien dan ibu bapa sebagai komuniti yang menyokong kepada keberkesanan dan kecemerlangan pendidikan negara kita sebenarnya. Alright, so semua ni stakeholder. When we say about stakeholder ni pemegang taruh. Kita nak apa untuk pendidikan negara? So kita kena bekerjasama secara holistik dan currently inilah tujuh teras yang kita katakan pendidikan kita fokus kepada ini. Tujuh teras saya rasa semua orang dah maklum. Yang berhormat menteri kita pun, Menteri Pendidikan, berapa kali kalau dia pergi ke mana-mana dia akan emphasize on this, tentang bagaimana Kementerian Sekolah dan juga penekanan kepada aspek karamah insaniah, pembentukan adab dan bagaimana kita melihat kemiskinan berbilang dimensi, keciciran pendidikan, kebajikan guru, nak ubah suai dan naik taraf sekolah daif dan pendidikan keupayaan pendidikan digital. Inilah tujuh teras yang currently, yang terkini, yang mana pendidikan Malaysia fokus untuk membantu pendidikan Malaysia, untuk memperkasakan pendidikan Malaysia. Suka saya memberi ideologi saya sendiri. Kalau yang pernah bersama-sama dengan saya sebelum ini, saya sangat suka share benda ni, saya akan repeat dan repeat. Ilmu itu dalam agama pun kita kata kita perlu repeatkan ilmu. So I will repeat this. Dalam pendidikan kita, kenapa ada banyak cabaran? Sebab kadang-kadang ada gap di setengah ni tu, yang mana dari segi praktisnya, dan kita kena tahu macam mana tadi falsafah pendidikan kita kena seimbang untuk menghasilkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektualnya. Oleh demikian, contohnya kalau kita katakan dalam pendidikan sains, kita ambil kimia, yang mana ramai kadang-kadang kita jangan terleka, murid ataupun pelajar kita kadang-kadang dah jadi macam robot. Kita spoon feed, kita berikan mereka nota, kita berikan mereka jawapan kadang-kadang sebab kita nak cepat kan. Kita berikan mereka segala akses. Apa yang terjadi pada COVID-19 ataupun pandemik itu, kita bagi mereka YouTube link. Terlalu banyak YouTube link, saya tengok anak saya sekolah rendah ke, terlalu banyak YouTube link dan sebagainya. Kita rasa itu membantu, tapi kadang-kadang ia menyebabkan pelajar itu ataupun murid tersebut kadang-kadang menjadi robot. Robot ni bukan yang untuk membantu kita, kadang-kadang dia hanya mengikut dia punya prosedur dan dia ikutlah sistem tersebut. Tanpa sebenarnya kita nak yang di belah kanan ini saintis. Saintis ni dia punya scientific skill bukan untuk orang bidang sains saja. Bila sesiapa yang memahami tentang konsep scientific skill ni, kemahiran saintifik ini, dia boleh menghasilkan sesuatu produk dengan dia punya pemikiran sendiri. So dengan dia punya idea, karya dan karya cipta. Kalau kita lihat kepada industri kreatif, movie dan sebagainya, saya suka melihat movie dan saya sangat menghargai setiap hasil kesenian dan kreativiti industri kreatif kita, kerana bagi saya untuk budak-budak sains lah kan, macam saya ni pensyarah sains ke apa semua, nak menghasilkan benda tu tak nampak sangat. Kami menghasilkan eksperimen ke apa semua tu tak nampak sangat produk, tetapi bila kita tengok movie tu sebenarnya datang daripada storyboard, datang daripada skrip, dan yang mana mereka kena fikir, olah, adapt and adopt. So that is something that mereka adapt scientific skill juga, iaitu daripada pemerhatian sampailah mereka buat perbandingan dan sebagainya, boleh menghasilkan produk baharu. So dalam masa kita kata cabaran pendidikan ini, sebenarnya realiti ataupun fantasi, memang realiti yang berlaku. Contohnya dalam kita kata sains ni, yang ramai kita kata kadang-kadang macam reluctant nak masuk sains punya bidang, adalah kerana kadang-kadang
kita terlupa untuk menghasilkan seorang saintis. Seorang saintis sama ada dalam bidang apa sahaja untuk berfikir untuk menghasilkan produk sendiri. Alright, so ini saya katakan kepada ibu bapa dan juga guru-guru yang kalau yang mendengar lah yang bersama kita hari ini, iaitu kita harapkan ibu bapa pun jangan nak bagi arahan je. Arahan tu menyebabkan kita membuatkan anak tu jadi robot. Kita bagi dia peluang untuk berfikir dan explore dan menghasilkan produk mereka sendiri. Itulah kita kata sebagai seorang saintis. Okay. So ini ideologi saya harap bolehlah kita fikir-fikirkan bagaimana kita nak memperbaiki sebenarnya. Okay, memperbaiki benda yang dah cantik sebenarnya dari segi pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Alright, so seperti mana Encik Moderator sebentar tadi mengatakan Encik Muhammad Nur, iaitu isu pertama kita kata iaitu tentang keciciran pelajar iaitu untuk 3M ya. Sebenarnya melalui apa yang kita lihat dapatan iaitu lebih 170,000 murid sekolah di Malaysia sebenarnya tidak mahir membaca. Alright, bila kita kata tidak mahir membaca ini, jangan sesekali kita letak beban 100% kepada guru ataupun kurikulum ataupun pendidikan Malaysia. Kalau kita semak ibu bapa, saya nasihatkan saya pun ibu bapa, okay, kita tengok buku tu, kita tengok silibus itu, dia sangat dah cantik. Cuma bagaimana kita nak memastikan pelajar ataupun murid nak masuk sekolah tu dia kena pandai dah membaca, mengira dan juga menulis. Oleh demikian, sokongan daripada ibu bapa tu juga nombor satu kita katakan. Itu sebenarnya pendidikan itu datang daripada rumah sendiri. Okay? And bagaimana sebenarnya kita lihat, inilah fakta yang kita kata isu saya akan reveal dahulu isu. Tapi kita akan bincang tentang resolusi. Seramai 13% kanak-kanak di hujung usia persekolahan rendah di Malaysia dilaporkan tidak mahir membaca. Rakyat Malaysia masih tidak memiliki kemahiran literasi. Dan laporan dokumen keciciran pendidikan Malaysia iaitu yang melibatkan orang asli, 60,800 kanak-kanak orang asli berdepan masalah keciciran belajar pada tahun 2020 dengan meningkatnya pada 62,800 pada tahun berikutnya. Oleh demikian, ini adalah kita kata 13% tu, kalau kata 175,000, kalau kita tempatkan dekat dewan pun, dewan tu tak boleh nak menempatkan dewan biasa. So kita boleh nampak itu sebenarnya adalah satu kebimbangan yang mana sebenarnya kanak-kanak ni kenapa? Biasa saya kata anak-anak ini dekat sekolah, okay, sangat limitasi untuk kita katakan guru nak fokus 100% dia punya membaca dan sebagainya. Oleh demikian, nasihatnya di sini adalah, okay, nasihatnya di sini adalah dia back to kanak-kanak tu berada lama di mana? Berada lama di rumah sebenarnya dan dibantu dengan sekolah nanti kita tengok solusinya. Selain itu kita lihat pada keputusan peperiksaan SPM 2019-2021, 211,548 tidak berjaya lulus subjek bahasa Melayu ataupun sejarah. Ini lebih kepada literasi juga, yang mana kalau sejarah kita kena membaca, mengingat dan menulis. Okey, saya sangat suka sejarah sebenarnya sebab saya sangat suka benda yang saya boleh baca dan juga hafal dan menulis semula, dan bahasa Melayu. Oleh demikian, ini adalah fakta kes yang kita kata memang berada di dalam kebimbangan dari segi literasi pelajar-pelajar atau murid kita di sekolah. Dan daripada laporan PISA pun kita melihat iaitu lihat di sini murid berusia 15 tahun melaporkan mereka kurang membaca semasa waktu senggang, tetapi mereka membaca untuk tujuan yang lebih praktikal. Meaning that macam anak saya, dia suka membaca tapi sekarang dia lebih memilih komik. So dalam hati saya, okey tak apalah daripada tidak membaca, okey ambil komik. Tetapi apa yang jadi dekat anak-anak remaja kita, kalau kita kata 15 tahun ni, sekarang we cannot deny. Mereka hanya tengok TikTok. Saya sangat tidak suka. Saya sangat tidak suka dan rasa risau. Kita ni seorang pendidik, di mana sahaja saya berada, mahupun di mall, kafe yang simple, and menunggu Grab ke apa, ataupun di saya lihatlah ramai remaja kan ada handphone,
dia tak akan membaca pun ayat-ayat panjang macam ni. Dia akan melihat TikTok saja. Sebab apa tu? Sebab dia dah tak nak membaca. Dia nak benda yang konten yang senang dan apa yang mereka nak adalah apa yang mereka nak lihat sebenarnya. Alright. Itu cabarannya sebenarnya. So bagaimana kita sebagai ibu bapa sebenarnya kita kena risau anak kita tak nak membaca pun berita. Last kita tengok pun sekarang, okey, berita pun kita lihat tak ada pun surat khabar dah, okey, dan ada di internet, dan internet tu pun dia tak nak baca. So bagaimana, dan ayat-ayat di internet tu pun sangat menakutkan netizen sekarang. Ayat-ayatnya bukan ayat buku. That's why no wonder kalau kita kata tadi, okey, tidak berjaya lulus subjek bahasa Melayu ataupun sejarah, sebab bahasa Melayu ataupun sejarah ini menggambarkan bagaimana level kita nak menulis dan membaca sebenarnya. Ini yang saya lontarkan dulu isu-isu bagi kita risau sedikit. Jangan kita rasa macam it's okay bagi anak kita handphone and then tengok TikTok, tengok IG Reels. Even kita pun orang dewasa kadang-kadang leka dan lalai dengan benda-benda tersebut dan kita kurang pun membaca. So that is why, okay, ini dia punya ugly truth lah, ugly story kita kena hadap semua benda ni dan hadap. So saya tunjuk secara data dahulu, okay, apakah sebenarnya yang mana pelajar kita, murid-murid kita PISA dah buat laporan 54% murid mencapai aras penguasaan 2 dan ke atas dalam literasi bacaan. Okay, so apakah ini aras penguasaan 2, iaitu murid yang berada pada aras 2 berupaya mengenal pasti idea utama dan sebagainya. Okay, dan sebanyak 0.5% murid di Malaysia menunjukkan pencapaian tinggi dalam literasi bacaan. Hanya 0.5 untuk aras 5 dan 6. Okay, ini data-datanya. So bagaimana adakah kita kalau di sekolah rendah ataupun kita tadi kata ada data mengatakan sekolah selepas saja habis hujung sekolah rendah tu ada yang tak boleh membaca. Okey, adakah kita hanya boleh membiarkannya? Okey, saya memetik Profesor Dr. Saida Siraj, walaupun ni petikan namanya tahun awal 2000, okey, tapi saya ambil sebab dia sangat relevan lagi. Ni Prof ni saya punya tok guru juga ni, Prof Dr. Saida Siraj. Okey. So jika kelemahan ayat jika kelemahan murid menguasai 3M ini tidak diatasi sejak tahun 1, masalah itu akan berlarutan apabila mereka memasuki tahun 2 dan seterusnya. It's proven. Ia terbukti ketika laporan yang currently 2023 mengatakan ada sebilangan pelajar lepas sekolah rendah tidak boleh lagi membaca. So ini dia dah jadi macam cancer. Daripada tahun 1 sampai tahun 6 dia tak boleh membaca, dibiarkan, and then ibu bapa kata tak apalah, bagi cikgu, sekolah yang bagi pemulihan. Cikgu pula kata tak apalah, you sambunglah you punya membaca ni dekat rumah. Tiba-tiba rumah pun ibu bapa penat, ibu bapa tak larat, Sabtu Ahad ibu bapa suka enjoy, keluar sana keluar sini bawa anak dia. So bila pelajar itu betul-betul, murid itu betul-betul boleh menguasai 3M? Itu persoalannya. So saya nak beritahu ni, kita kena risau. Kalau anak kita, kalau dia ada disorder tak apalah, dyslexia tu ke apa, kita boleh bawa dia satu center ke apa. Tapi kalau anak kita ni normal, tapi dia tak boleh membaca sebab kita yang tak rajin dengan dia ataupun cikgu pun tak sempat ke apa semua, kita kena risau. We should do something. Kita kena invest sedikit. Tetapi sebelum kita invest ke apa, inilah pelan-pelan KPM. Saya rasa saya pernah share dekat webinar sebelum ni, yang mana usaha-usaha untuk menangani keciciran dari segi 3M semua ini telah diusahakan oleh KPM sendiri, iaitu dengan fokus activity plan, iaitu dengan pemulihan, membimbing anak-anak dalam aktiviti membaca, menulis dan mengira dan sebagainya. Dan peranan komuniti dan swasta dalam plan ini iaitu menjadi sukarelawan. Even ada satu gerakan yang mana dia mengumpul semua sukarelawan ini untuk membantu murid-murid yang miskin sebenarnya yang tak boleh pergi kelas. Ada yang mampu, dia boleh pergi kelas lah. Ada tuition kan, tuition mengajar membaca, even dekat Lembah Kelang ni banyak tuition. Kalau kita Google tuition untuk membaca banyak. Okay.
Tetapi ada untuk yang anak-anak yang kurang berkemampuan ni, kita kata gerakkan sukarelawan, menyediakan ruang pembelajaran luar bilik darjah yang sesuai, mengajukan program berimpak tinggi. So impact positive plan sudah semestinya untuk meningkatkan 3M tersebut. So oleh itu, apakah resolusi itu? KPM lah. Itu saya dah kata, kalau murid itu berada masanya berapa lama dekat sekolah, dengan kita kata dia banyak subjek nak belajar kan. So kemahiran membaca, menulis dan mengira ni, sebenarnya ibu bapa kena rajin sedikit. Kalau kita dah detect anak kita, walau dia tak ada masalah dyslexia ke apa, tak apa, detect dia adalah normal tapi tak boleh nak membaca, kita kena berusaha, iaitu pertama, ini bahasa Inggeris lah saya ambil. Bagaimana kita nak bermula di rumah? Ya, rumusannya di sini. Kalau kita tengok anak young children, iaitu kita punya tadika, saya berpandangan, jangan main-main. Jangan main-main peringkat tadika. Peringkat umur 4, 5, 6. Hantar ke tadika yang kita invest sedikit lah. Tapi saya rasa kalau tadika apa yang kita panggil tu, yang Jabatan Kemasyarakatan Kemas pun bagus sekarang. Cuma kalau siapa yang ada sedikit duit lebih, hantar yang betul-betul boleh memastikan membaca. Contohnya anak-anak saya, alhamdulillah, benda lain saya tak nak cakap lah. Tapi dari segi membaca, mengira, ni semua, Little Caliph contohnya sangat-sangat membantu. Bukan saya nak promote Little Caliph. So young children ni, kita ibu bapa, selain kita kata tadika tadi, ibu bapa ni kat rumah kena buat apa? Ini pertama, read books and nursery rhymes aloud together. Baca buku secara kuat. Dan bercakap dengan anak kita secara dewasa, bahasa dewasa, dan menyanyi, lukis dan juga suruh mereka bercerita. Alhamdulillah, so far kalau nak tengok perkembangan anak saya cakap pasal anak saya lah. Saya memang buat eksperimen kat mereka, saya buat benda 3 ni. Memang alhamdulillah dia dah lepas lah. Yang children tadika dia boleh bercakap, menulis apa semua, sebab saya hari-hari buat benda macam tu. Bila membaca kena kuat. Bila bercakap dekat rumah kena cakap ayat yang complete. Kalau nak emphasize. Nak nyanyi selalu dengan anak-anak. How about all the children? When we say about all the children, sekolah rendah lah ke sekolah menengah sedikit apa semua. So play words games, discuss words meanings, spelling bee dan sebagainya, asking question, banyakkan bercakap, berkomunikasi. And then adolescence ni maksudnya dewasa, maybe yang remaja yang tu asyik tengok TikTok ni. So maksudnya pertama, saya lupa nak letak satu benda ni, tak apa, kita cakap je. Pertama, kurangkan screen time mereka, sama juga dengan children ataupun older children. Kurangkan screen time diorang, and then pastikan kita banyak attach dengan mereka. Talk about learning and connect to school, offer a literacy rich environment, ada perpustakaan di rumah dan sebagainya, dan model reading and writing. So ini kita kata tahap. So oleh demikian, bagaimana pula untuk kita kata writing? So itulah sama juga daripada sekolah rendah, sekolah menengah ke apa semua. Kalau kita kata sekolah rendah tu, that's why kita kena pupuk dari sekolah rendah lagi. Sebab sekolah rendah ni anak-anak kita masih boleh dengar kita cakap. Kalau remaja ni dia ada ego. So daripada sekolah rendah ini, pastikan nak cakap bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, kalau kita orang Tamil ke, Cina ke apa, bagi mereka task. Ambil buku macam simple ni. And then kata kat dia diary. Diary, ini anak saya. Boleh nampak ke? Sekejap, saya takut tak nampak, saya tengok. Ini anak saya, bagaimana dia boleh mengekspresikan segalanya. Di situ saya lihatlah perkembangannya adalah kita bagi dia buku conteng biasa, dia tulis apa sahaja. So di situ dia akan sketch and everything and write about your family.
pergi holiday, okay, apa kita tanya, apa you rasa, okay, you tulis, dia buat diary ke apa, kadang-kadang kita tahu rasa dia pun daripada situ, okay, dia suka siapa, ada girlfriend ke boyfriend ke apa semua kan, and describe yourself and everything. So this is something that we can just macam buat santai, tak adalah kita mengarah macam Hitler. You tulis? Tak ada. Macam tu tak. Kita bagi, oh ni diary you. Kita beli buku cantik-cantik kan. Macam DIY ada RM5 ke RM2 tu kita bagi. Okay. So, bagi mereka menulis. And ekspresifkan diorang punya idea dalam buku tersebut. Dan itu bagaimana menulis dan mengira ni kita lihat kepada sekolah rendah, masa play school sampailah ke sekolah menengah, yang mana kita sendiri tahu di tadika, iaitu kita kena pastikan lebih kepada sebenarnya is very simple. Okay, 1, 2, 3 numeracy ni, okay, kena pastikan adanya aktiviti-aktiviti yang dengan shape and pattern. Kalau boleh 1, 2, 3 tu kita letak dia punya carta tu di gambar-gambar yang besar tu kita paste dekat rumah kan, walaupun buruklah rumah kita tak apa, untuk mereka belajar. Okay, so visual tu sangat penting. Bagaimana pula untuk yang sekolah rendah ke sekolah menengah? Okay, be positive about math. Especially untuk orang Melayu kita. Anak saya pun ada masalah sekarang ni matematik. Sebab apa? Pemikiran mereka adalah matematik itu susah. Numeracy. So meaning that kita sendiri sebagai ibu bapa yang kat rumah ni, okay, dan guru selalu kena berikan kata-kata motivasi yang mana maths itu senang, ataupun kita bagi jawapan soalan, soalan yang senang dahulu, and kita kena stay connected to school, meaning that, okay, kena tanya cikgu apa progress anak saya. Sebab maths ni, numeracy ni, kalau you ketinggalan pun, dia macam membaca juga dah, dia 3M tu sangat penting ya. Ketinggalan je susah tau. Macam kalau kita dah lama, kalau pelajar, murid tak reti nak buat bentuk lazim daripada sekolah darjah 1, kita tanya darjah 6, memang tak boleh buat lazim tu. So that is why, okay, sekejap. And then, okay, then mix in maths, okay, looks for ways to include maths in everyday life, meaning that kita try untuk anticipate, okay, bagaimana contoh yang paling senang untuk kehidupan kita, untuk kita pergi membeli belah restoran. And then kita buat kek yang bulat tu, bagaimana pembahagian, okay, division kan, okay, pizza and then everything, bila mereka cut tu, and then kira, okay. And encourage productive struggle. Allow your student to face challenges and rise to the occasion. Be there to support them but don't give them their answer. Okay, so meaning that untuk ini kepada guru lah dan juga ibu bapa. Guru, jangan sesekali bagi jawapan. Let them, okay, to get wrong answer first. Daripada situ dia akan belajar. Okay, ibu bapa pun kadang-kadang kita stress kan. Lagi-lagi masa PDPR dulu, tapi sekarang kita dah kurang stres sebenarnya. Sekarang ni macam mana kita kena bagi soalan, macam mana kalau rasa macam yang tak pergi tuition tu tak apalah, macam anak saya memang tak pergi tuition, saya hanya akan bagi mereka diagnostic test, okay, yang mana mereka buat sendiri, salah lah. So daripada situ kita boleh lihat level mana dia kat sekolah. So maksudnya dia buat salah, dia buat correction balik ketika itu. Saya memang suka tengok anak saya buat salah supaya dia buat correction. Okay. Tapi kan doktor, kebanyakan ibu bapa dia tak nak anak-anak tu macam dapat jawapan yang salah, markah rendah. Jadi masa PDPR tu apa yang saya perhatikan, pentaksiran tu banyak ibu bapa yang buat. Betul. Dia nak markah yang tinggi dalam pentaksiran tu. Jadi kadang-kadang benda ni sehingga satu tahap kanak-kanak yang di peringkat yang bergelar pelajar tu dia dah macam spoon feed kan, kalau bahasa Inggeris kata kan, dia macam tak boleh jawab, bagi dekat ibu bapa. Jadi kat sini bila benda ni berlarutan, saya rasa perkara ni menyumbang kepada tak mahir dalam mengira lah. Saya setuju Tuan, sebab salah siapa? Salah ibu bapa lah yang kita tak sabar. Pertama, kita tak sabar untuk melihat anak kita struggle, kita kesian. Kedua, kita nak reputasi anak kita cemerlang saja kan. Tapi bila kita buat perangai macam tu, apa jadi? Dia tak survive.
dia tak survive kat sekolah. So insya-Allah lah kalau kita ambil 1, 2, 3, 4 tips ini, yang mana jangan bagi jawapan, kita bagi latihan. Yang penting apa yang patut yang tadi saya kata daripada sekolah rendah ni, daripada darjah 1 kita kena detect. Jadi ibu bapa yang observe betul-betul. Tu saya kata scientific skill tu kena ada. Buat pemerhatian. Kenapa anak kita? Bagaimana nak buat pemerhatian? Takkan kita nak duk asyik bagi congak-congak, no. Bagi dia buku, buat. Kalau dia tak boleh buat, is something wrong. So daripada situ kita boleh membantu dia. Bantu bukan bagi jawapan. Bantu bagi kaedah menjawab matematik. So ini tapi dia sangat bertuah kepada ibu bapa yang ada skill lah mengajar, macam saya cikgu ke, pensyarah ke kan. Cuma bagi ibu bapa yang dah lama lah kan, kita kata tak ingat dah pasal maths ni ke apa semua kan. Tapi kita ada konsep basic dia. So kita kena ambil masa lah. Kalau nak ada duit lebih, pergi ke kelas tuition tu nombor 1 lah, boleh lah. Tapi kalau kita rasa macam okay, I can guide my children, so meaning that kita kena bagi masa perlahan-lahan untuk kita peluang kepada anak kita faham foundation tersebut. Right? Okay, ini untuk matematik dan seterusnya. Okay, saya rasa itulah kita kata cabaran dan solusinya lah untuk kita katakan tentang 3M tersebut. Saya harap menjawab soalan daripada Tuan Moderator. Alright. Ada soalan ke tentang 3M tersebut sebelum saya ke isu seterusnya? Okey doktor, macam kita faham peranan ibu bapa dan guru adalah penting untuk pembangunan sasial pelajar. Jadi kalau kita lihat di sekolah, apakah langkah terbaik supaya pihak guru sebagai pihak pendidik dapat menyantuni kelompok ibu bapa ni supaya menanamkan sikap supaya ambil tahu apa yang anak-anak buat di sekolah. Sebab apa yang terjadi kalau kita tengok statistik yang doktor bentangkan tadi, dia seolah-olah macam tanggungjawab untuk mendidik tu diserahkan sepenuhnya kepada golongan pendidik tanpa bimbingan di rumah. Adakah ini disebabkan kesibukan ibu bapa yang bekerjaya ataupun faktor-faktor lain yang menyumbang kepada keadaan tu? Mungkin terlalu diberikan pendanaan kepada gadget sehingga tidak minat kepada bahan-bahan konvensional pendidikan seperti buku. Adakah cara lain selain yang lebih mudah untuk ibu bapa ni mendekati anak-anak dia sendiri? Cara dia macam ni, contohlah kita ambil maths kan, maths ni paling glamour lah, kita kata paling orang murid kita tak suka ke apa semua kan. Cara dia macam 4 ni lah tadi saya kata. Gadget no lah, kita tak boleh bagi terus gadget ke anak kita, main Roblox saja sampaikan diorang tak reti nak tambah tolak tu satu gadget. Kedua, macam mana tadi saya emphasize, iaitu masa di sekolah sangat limited. Okay, kita sendiri balik dari sekolah tu kita kena buat observation, perhatian kepada anak-anak kita di mana tahap mereka. Kalau tahap mereka dan kita ada buku teks. Sebenarnya buku teks tu sangat cantik dah. Dia sebagai panduan kepada ibu bapa. Level mana anak kita? Kalau kita kata anak kita tengah belajar tentang pecahan ataupun anggaran ataupun tentang carta-carta ke apa semua, kita lihat, kita tanya dia, kita bagi jawapannya adalah solusinya. Kita bagi soalan kepada anak kita untuk terus buat. Sebab kita kena percaya yang mana di sekolah mereka telah didedahkan dengan konsep asas. Okay? Contohnya konsep asas pecahan. Okay? 1/2 dan sebagainya. Dia dah belajar. Tiba-tiba macam mana kita nak tahu level anak kita? Kita terus bagi diagnostic test. Diagnostic test ini adalah latih tubi yang kita beli dekat kedai biasa tu, okey, berikan kepada mereka, ask them, okey, untuk buat latih soalan tentang pecahan.
Kalau mereka tak boleh buat benda yang simple, maksudnya di sekolah mereka tak faham lagi. So meaning that kita sebagai ibu bapa kena atur masa anak-anak kalau dia tak pergi tuition lah. Okay. Atur masa anak-anak, okay, pagi ni dia kena buat maths, petang ni dia kena buat apa. Maths kan boleh petang dengan malam untuk fresh mind sikit Okay. So berikan mereka soalan tersebut pun is enough actually. Okay, so lama-lama dia akan rasa confident. Okay, itu yang terbukti lah kepada pelajar-pelajar lemah dan boleh ditingkatkan dia punya kemahiran dalam mengira sebenarnya. Okay, so kita kata level mengira ni sebenarnya mengira membaca ni dia ada level lah kan, tadi kita kata preschool, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Okey, tapi sebenarnya bila dia dah sampai sekolah menengah, kita dah tak worry sebenarnya. Sekolah rendah tu yang kita kena risau sangat untuk mereka hasilkan 3M tersebut. Even dulu 3M sekolah rendah saja kan kita kata pasal Linus. Okey, jawapannya adalah itulah saya kata tadi. So, tetapi ada juga ibu bapa yang duit terlebih. Okay, dia akan buat jadual yang sangat padat untuk anak-anak dia Sabtu Ahad pergi ke tuition. Tapi anak dia tak ada life lah dan tak ada bonding kan ibu bapa sendiri. Okay, itulah saya punya insya-Allah pandangan saya. Doktor, ada soalan. Boleh tak soalan? Dia nak tanya, macam parents, okay, dia ada anak yang late speech tadi tu. Okay, jadi dia actually dia bukan late speech, dia hyperactive. Tapi dia confused language lah yang nak diguna, sama nak guna bahasa Melayu, English atau other language lah yang digunakan di dalam di dalam dia punya rumah lah. Satu, kedua disebabkan dia late speech, dia kira language language ni lah confused, dan dia punya perkembangan dari segi pembelajaran dia tu terbantut. Tapi dia boleh tangkap once dia hanya boleh baca individu sajalah. Jadi kebanyakan yang saya nampak yang parents yang ni saya kenal ni adalah dia hantar anak dia pergi tuition, tapi performance dia dari tuition tu lebih merangsangkan berbanding performance dia di tarika. Agak-agak kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya kat situ? Okay, sebenarnya dia confused pertama, dia confused because it's very with different varieties of language. Okay, saya bukan orang language cuma apabila kita melihat kepada teknik pembelajaran ni dia kena pembelajaran yang berkhusus. Okay, so bila dia dah ada different language, okay, so it's good for that kids actually, supaya dia melihat variasi language. Tidak mengapa untuk dia rasa macam variasi language itu boleh didedahkan sebenarnya, sebab mereka ni sebenarnya anak-anak kecil ni mereka boleh menyerap ilmu tersebut dengan cepat. That's why they can speak English, they can speak bahasa Melayu, even they can speak Tamil or Chinese if we expose them with that. But now the question is, kalau dia delay tu sebab dia confused lah, dia nak cakap apa, pertuturan apa. So meaning that, okay, my advice and one thing about the kita kata tuition berbeza dengan tadika. Tadika dia ramai budak-budak, so dia tak boleh fokus dengan budak ni. So budak tersebut maybe akan berdiam dan tak akan bercakap pun sebab dia confused. Contoh tadika bercakap bahasa Melayu, kat rumah bercakap bahasa Inggeris. So dia rasa macam dia baru nak absorb benda tu. So that is why dia tak boleh nak catch up masa di tadika. Tetapi kalau dia pergi one to one, kalau kita kata tuition itu adalah, I assume that is one to one, right? Okay. One to one tu, orang itu, cikgu itu memberi fokus kepada budak tersebut. So maksudnya budak itu rasa lebih yakin dan didengar mengikut apa yang komunikasi yang dia dah praktiskan. Right. So ada pro and cons lah. So kalau begitu, kalau dari segi asasnya, kalau boleh nak, kalau parents tersebut, nasihatnya adalah cari tadika. Okay, that's why, okay, sebelum saya pergi ke satu benda. Cari tadika yang kurang student lah. Okay. Kalau kita dah detect ada confuse in the language and also delay in speech, okay, tadika yang khusus ada tu sebenarnya. Kedua, kita di rumah pun kena konsisten. Tak bolehlah kita macam terlalu campur aduk bahasa. Okay, so kalau kita nak konsisten bahasa English, okay, cakap bahasa English, tetapi kita kena faham juga
nak lulus SPM kena lulus bahasa Melayu. Tu kadang-kadang ada budak yang international school ke apa semua tu, mereka ada benda yang dia orang macam tak boleh nak buat. Dia ni student ni kan, dia tak boleh cakap bahasa Melayu. So anak-anak mereka dihantar ke international school. So it's up to them. So for this, pandangan saya adalah kita pun sebagai ibu bapa kena konsisten. Tak bolehlah tiba-tiba cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi it's good for that kids actually. Jangan risau. Cuma bagaimana kita nak terapikan confused language dan sebagainya ni, kita kena back to pengajaran dan pembelajaran berkesan. Pembelajaran berkesan kepada pelajar yang ataupun murid yang confused ni ataupun tak didengar ni, yang dia tak terlibat, ia lebih baik kepada yang small group classroom actually. So cari tadika ataupun institute yang mana lebih small group and then kalau dia lebih kepada English, carilah yang English. Bagi dia lepas dahulu kemahiran 3M tu. Okay, itu sahaja. Alright, saya rasa okey kot dah untuk isu pertama. Okay, terima kasih doktor. Boleh teruskan ke isu kedua. Okay, so isu kedua tu apa tadi? Iaitu bidang macam mana? Adakah pembelajaran menggunakan kaedah teknologi dapat meningkatkan produktiviti pencapaian akademik pelajar, dan adakah masyarakat bersedia jika aplikasinya dilaksanakan sepenuhnya? Bermaksud maksud sekarang ni pendidikan kita masih 70% konvensional, maksudnya masih menggunakan buku, bahan cetak. Dan seandainya jika dilaksanakan sepenuhnya ke tahap 60% menggunakan alat gadget ataupun capaian-capaian yang berteraskan internet, adakah masyarakat bersedia untuk menerima perubahan budaya pendidikan daripada kaedah konvensional kepada kaedah digital? Dan adakah itu akan membantu pelajar? Sedang pada masa kini, walaupun di pentaksiran tu masih wujud secara konvensional, masih wujud isu 3M dan sebagainya. Jadi apa pandangan doktor tentang penggunaan kaedah teknologi? Alright, terima kasih Tuan Moderator. Okay, sebenarnya kalau kita kata kesediaan, sebenarnya telah diuji dan dipraktiskan pun ketika kita PKP dahulu, yang mana semua orang by hook or by crook kena menggunakan teknologi ataupun digital dalam PDPR tersebut. Sebenarnya kita dalam keadaan yang bersedia. Sebenarnya semua masyarakat dah teruji dan diuji pun dan lepas pun ujian tersebut untuk menggunakan teknologi dan digital ini dalam pendidikan, pengajaran dan pembelajaran mereka. Oleh demikian, apa kalau we just imagine, tadi saya faham yang moderator cakap, iaitu we just imagine that let's say dalam 2050 nanti dah tak ada dah buku teks. Semuanya dah dibuat digital. Okey. Digital ni maksudnya iaitu kita dah tak gunalah apa maksudnya chalk and talk, dah tak ada whiteboard, dah tak ada apa, hanya menggunakan teknologi ataupun apps yang sedia ada. Contoh beginilah kita kata kan, nak belajar, nak tekan apa macam tu. Even tak payah pergi sekolah pun, duduk rumah, macam PDPR tu lah. Cuma kita tanya diri sendiri, benda ini sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Kalau saya dari segi personally, saya tidak bersetuju untuk kalau kita convert 100% our education system to or we digitalize our education system. 100%. Tak boleh sebenarnya. Digital ni, pendidikan digital ini sebenarnya adalah sebagai supporting materials, dia teknologi, supporting materials untuk melancarkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, the answer is, kalau kita kata 70% masih conventional ke apa semua, that is good lah. Kalau kita katakan ada ayat-ayat netizen lah kata
Okay, saya suka baca komen kalau orang kata pasal dia nak, saya suka nak baca pemikiran ibu bapa sebenarnya komiti. Ada kata netizen ni kata ibu bapa ni kata okay, selepas saja pandemik, dah tak ada digital ke apa semua. Yes, that is true because pelajar dah masuk ke dalam kelas masing-masing. Cuma dalam kelas masing-masing, guru-guru atau pensyarah masih menggunakan aplikasi digital tersebut. Maybe 30% macam itulah. Itu untuk membantu, untuk meningkatkan kefahaman dan kelancaran pengajaran tersebut. Okay, so kenapa? Kenapa? Sebab kita masih memerlukan human touch. Cumanya, ini contoh yang masa kita PDPR lah kan, guru saya ambil daripada petikan news. Guru terpaksa menunjukkan sebagainya, guru pun terpaksa belajar teknologi dan kita lihat bagaimana pelajar interact. Sebenarnya ada kajian mengatakan iaitu tidak berkesan pun Google Meet macam ni. Sebab tiadanya engagement 100%, tiadanya three ways interaction. Three ways interaction tu meaning that macam saya cakap sekarang, saya hanya bercakap seorang, saya tak tahu audience dekat Facebook live ke apa semua tu tengah buat apa. Are they jotting the notes? Okay, saya tak tahu. Sebenarnya masa kita mengajar dan murid, cikgu mengajar, murid belajar, cikgu mengajar kena ada interaksi dengan student pun kena ada doing something. Dia tak boleh tengok macam sinema. Macam sekarang ni ramai akan tengok sinema, dia letak handphone dia dekat dapur, dia dengar. Okay. Tapi apa yang kita perlukan untuk pendidikan digital ini, pelajar menggunakan apa yang kita sampaikan itu dengan, dia boleh menulis. Even kita tengok dekat Google Meet, okay, ada apa dekat yang warna oranye ni, kalau kita tekan dia punya apps kan, okay, kita pegang, ni tak ada whiteboard, ada, and then apps apa lagi yang ada di sini iaitu sebagainya. Sepatutnya guru kena pandai untuk memastikan semua pelajar terlibat. Even we can try to make sure pelajar kita untuk bentangkan sesuatu and then pelajar lain tak boleh dengar. Pelajar lain kena memberi refleksi. So kena pandai. Tetapi bukan semua guru rajin seperti itu ataupun terlalu ada masa begitu. So dia akan jadi macam ada sampai satu tahap guru ataupun pensyarah dia give up. Dia hanya akan, kan kita banyak dengar kes kan, okay, sebelum-sebelum ni PDPR, ni masa situasi PDPR, pelajar masuk and then buat tak tahu, tak dengar dia cakap apa semua, dia jadi give up. Sampaikan satu tahap pelajar pun macam ada report dan sebagainya, dan ada juga kita lihat pelajar tidak menghormati guru, tak masuk kuliah, tak masuk kelas dan sebagainya. Okey, itulah kita kata ugly truth of PDPR dahulu, even dekat di universiti kan juga. So sebenarnya kita tak bolehlah too dependent dekat digital saja. So dari saya kata tadi, boleh kita anticipate, implement digital dan juga teknologi ini tetap dengan di pelbagai peringkat lah. Contohnya kalau kita kata World Bank telah membuat satu laporan iaitu teknologi dan digital ini boleh dianticipate dalam school management dekat teachers, students, dengan menggunakan device dan memerlukan connectivity dan juga memerlukan resources yang ini. Cuma apa yang kita katakan, ia sebagai alat bantu yang mana meningkatkan pengajaran dan pembelajaran kita. So when we are talking about readiness, iaitu sebenarnya 74% teachers believe technologies enables them to reinforce and expand their content. So yes, 74%, bukan untuk replace. So ini saya tekankan kepada maksudnya kaedah konvensional masih perlu ada. Betul. Yes, konvensional tu maksudnya apa tuan? Contohnya yang macam menggunakan buku teks. Perlu. Sebab apa Sebab apa? This is agree true juga disebabkan kita terlalu bagi mereka gadget. What's happened? Buku tu dia tak conteng pun. Zaman kita sekolah rendah, sekolah menengah, kita buat apa kat buku? Lunyai kan buku tu kan? Ada buat catatan lah. Saya sendiri suka menconteng buku. Kalau saya conteng buku tu,
saya rasa saya belajar. Kalau saya tak conteng, saya tak belajar. But what happened in nowadays generation? Buku cantik tak? Kita cuba kita selak buku anak-anak dekat university. Even dekat pra-university ke apa semua. Dulu zaman saya belajar bio, kami bawa Campbell yang besar tu. Tapi bila saya tanya klik saya ke apa, student sekarang bawa tak Campbell biologi besar yang berat tu? Tak. Sebab apa? Kita bagi dia digital punya apa? Textbook. Digital. And then what happened? What happened is pelajar tak tengok pun digital tu, dia tak tulis pun. That's why no wonder lah dia orang tak pandai menulis pun. Nampak tak? Nampak tak dia punya keburukan kalau kita bagi semua segala-galanya digital. So that is why conventional ni kita kena adapt. That's why back to the function of digital ataupun teknologi ini, ICT ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bukan untuk replace. Contoh kalau guru-guru ataupun ibu bapa dah tak larat sangat nak explain dia kata okey baca. How far, sejauh mana murid kita membaca dan memahami dengan melihat sahaja. So itu kita kata cabaran sebenarnya. So jawapannya adalah pastikan murid dan pelajar kita menulis nota sendiri. Kita boleh bagi macam ni. Contoh kita bagi PowerPoint kan. Okay, this is the lesson for today. And this is the percentage of the readiness and also the findings for the digital educations amongst teachers. Okay, so diorang tengok je lah. Contoh kita tengok Google Meet sekarang. Tapi ada tak diorang menulis dan mengingat? Kan kita tahu kalau kita menulis dan melibatkan pelajar, murid itu dia akan meningkatkan kefahaman dan bila dia faham baru dia boleh praktis untuk dia punya penilaian. Sama ada di SPM nanti, sama ada di university nanti dan sebagainya. Alright? So again and again, digitalization ini tidak boleh mereplace ataupun menggantikan pengajaran guru itu. Macam mana nak explain dan sebagainya. Okay. So tetapi kalau saya nak sarankan dan tekankan, ini one of my PhD pun saya ambil teori ni. Saya nak tekankan kepada guru semua yang mendengar ataupun ada ibu bapa yang guru okey, TPAD ni kita kena pegang. Okey, kalau kita nak integrate digital ataupun teknologi dalam pendidikan kita, okey, kena masukkan technological knowledge, okey, pedagogical knowledge, okey, content knowledge, and then dia gabung semua tu barulah kita kata TPAD. Maksudnya content kita kena kuat, okey, pedagogi ni apa? Pengajaran, teknik pengajaran. You nak bagi masalah ke, you nak melibatkan kerjasama pelajar ke, pergi buat observation dekat zoo ke apa semua. Kena kuat benda tu semua, baru kita boleh masukkan teknologi. So kalau ada guru ataupun ibu bapa detect lah, guru tu asyik guna teknologi saja tapi tak boleh mengajar, itu salah. So that's why kita menyediakan guru-guru ni pun dia kena 4 tahun dia punya ijazah sarjana muda pendidikan ni 4 tahun dia kena ada. Konten dia kena kuat. Dia macam saya belajar kimia, saya kena kuat dari segi kimia, tapi dari segi pendidikan iaitu pedagogi kena kuat juga. Barulah masuknya teknologi. So now I hope that we realize that teknologi tu adalah benda yang mencantikkan lagi pendidikan tu, bukan untuk replace. Okay? Okay, so tips for teaching online saya rasa saya tak payah nak tekankan, semua orang boleh tahu apa yang patut kita buat masa PDP online. And yang penting pastikan design, kalau kita kata nak anticipate teknologi tersebut, kita kena design dahulu, kita sendiri yang kena buat. So kita kata konvensional ke apa semua, guru yang kena fikir. Dia nak guna apps apa? Dia nak pelajar guna Canva untuk menghasilkan design yang cantik. Canva tu hanya membantu, tetapi cikgu tu kena bagi arahan. Okay, student, hari ni kita nak cakap pasal keusahawanan ya. Okay, keusahawanan ni boleh jadi macam mana? Okay, kita explore dekat internet apa definisi dia. Saya nak you bentang menggunakan Canva. So Canva itu adalah teknologi apps yang kita kata boleh digunakan. Tapi konsep dia tadi apa? Pasal
keusahawanan. Okay, so facilitate engaging learning. So dia akan facilitate, dia akan engage, dekatkan lagi pengajaran dan pembelajaran. And then daripada situ pun kita boleh tengok apa. Kalau dia dah buat Canva tu, kita boleh bagi markah, senang je lah nak access student learning. Okay, and then evaluate cost and experience. Okay, so that we should design teknologi kita. And okay, at the end of the day, teaching is nothing but you're communicating effectively with your students. Technology only helps bridge the geographical gaps. This is very important. Saya emphasize balik, iaitu communication itu sangat penting. Kalau you berkesan bercakap kat student kita, kalau kita kata maths kat student, maths senang, kacang. Student akan rasa apa? Bagus lah, betul lah. Walaupun kita bagi, kadang-kadang kita bagi dia kan, contoh ni boleh demotivate. Teknologi kadang-kadang boleh demotivatekan student kita. Contoh kita bina satu apps. Okay, kita jawab quiz ya. Ingat tak masa quiz yang PDPR, cikgu akan bagi quiz banyak kan. So kadang-kadang pelajar kita tak boleh, anak-anak kita tak boleh jawab, dia akan rasa stress. And then dia kata, saya tak pandai maths. Lepas tu cikgu kata, okay, you dapat 0. Without explaining that, you dapat 0, you kena perbaiki. Don't worry, maths is easy actually. Kita boleh perbaiki. Itu ayat cikgu. So meaning that kita masih memerlukan human touch tersebut. Daripada dia bagi quiz, okay, you dapat 0, okay, nanti next time you buat yang terbaik. Macam tu. Alright? So, tetapi macam mana atau tidak macam mana, guru-guru ataupun pendidik ni, dia kena pastikan, okay, dia kena upskills, okay, upskill dia punya skill itu. So kalau kita kata, ingat sekali lagi, teknologi tak boleh replace you sebagai guru, tetapi, okay, kita juga kena ikut peredaran zaman. Apakah teknologi kemahiran yang perlu kita tingkatkan. Dan saya tiba-tiba mendapat hidayah lah kan. Ibu bapa juga kena pastikan, okay, teknologi ini tidak boleh replace kita punya peranan sebagai ibu bapa. Okay, kalau kita kata anak-anak kita akan diam dan duduk santun, sopan santunnya, kalau kita bagi mereka main Roblox ataupun main handphone, kita rasa, I'm free with that noise. And then dia bising. Tapi itu yang berlaku doktor. Kebanyakan parent dia akan bagi handphone. Saya sangat tak suka melihat ibu bapa muda, sorry to say, saya taklah muda sangat, saya muda juga lelaki. Dia bawa stroller tu dekat mall saya tak tahu kalau saya. Dia bawa, saya tak tahu lah, dia sampai rasa makan cili terasa pedas, mohon bertaubat lepas ni. Dia bawa stroller ke anak dia pegang iPad sebiji. So what is the function that you bawa anak-anak bersiar? Anak-anak tu mata pun dah tak tengok dah kiri kanan. Dia tak tengok pun mall tu ada manusia ramai ke, ada kedai warna-warni ke, ada pelbagai kedai. Kita pergi mall pun boleh belajar sebenarnya. Nak maths tadi kan, kita kena masuk kepada dunia real world kan. Maths, ajar dia kira berapa baju ke apa semua. Tapi sekarang apa terjadi? Dia bagi iPad. Tablet besar tu, besar muka dia tu. Anak-anak tu tengok tablet. Tu saya macam, Masya Allah kan. So kita tak bolehlah tegur nanti bergaduh pula kan. Tapi saya pastikan saya tidak melakukannya kepada anak saya. So anak saya cranky ke nak jadi macam ke apa semua, so better don't. Tapi kita tak boleh juga tak bagi, betul tak? So kita bagi sekejap. So that is why we say that screen time tu kena ada control dia, kena ada masa. Contohnya kita bagi dia dalam masa 30 minutes, okay boleh. Begitu. So again and again, cikgu ataupun ibu bapa, peranan kita tu mengajar ataupun mendidik tu sama je tu, iaitu tidak boleh diganti oleh teknologi yang ada. Maksud doktor, guru dan ibu bapa adalah model utama pada anak-anak, betul doktor? Betul. Even kita pun kena tahan nafsu itu. Iaitu jangan duk scroll tu. Kita pada perangai kan. Duk scroll Facebook, duk scroll IG, duk scroll TikTok. Setakat ni saya tengah menahan nafsu lah, saya tak download lagi TikTok. Okay. So kalau perangai kita tu, anak kita tengok, so apa jadi ke anak kita? So dia akan ikut lah.
So harap kita kena mengawal nafsu lah untuk kita mendidik anak-anak kita, alright? So ini saya emphasizekan. Okay, so macam mana kadang-kadang dalam pendidikan ni kita kena pastikanlah kita boleh mengatasi masalah akses internet, peranti digital devices, sokongan ibu bapa kena ada dan pengajaran digital yang berkesan itu, guru-guru kena perbaiki cara dia punya kemahiran TPAC tadi lah, iaitu dia ada pedagogi, dia ada content knowledge, tapi teknologi digital tu bagaimana nak membantu dia sebenarnya. Alright, so ini saya back to audience lah, kita kena fikir solusi dia. Memang solusi takkan ada gedebuk macam tu dah, sebab akses internet ni pergi Sabah ke Sarawak susah lah kita kata kan. And then dari segi cost, budget peranti digital dan sebagainya. Alright, so saya rasa begitu saja untuknya isu kedua. Maybe saya boleh terus kepada isu yang ketiga. Okey, Doktor. Okay. If I'm not mistaken, isu ketiga apa, Tuan Moderator? Okey, isu dia apakah alternatif kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke pengajian lebih tinggi jika kapasiti permohonan ke universiti awam terhad, dan apakah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sebagai langkah alternatif dalam penyelesaian isu ini? Okey, sebagai ibu bapa, terima kasih Tuan Moderator. Sebagai ibu bapa, kita pertama ada dua mazhab. Pertama, kalau kaunseling dari segi teori kaunseling apa, saya bukan orang kaunseling, cuma apa yang saya selalu dengar dari segi kaunselor cakap ni, kita tak boleh paksa anak. Betul tak? Paksa anak untuk jadi diri dia ke ataupun untuk jadi somebody. Dan kedua, ada juga mazhab kata ibu bapa kena memberi panduan. Panduan apa? Panduan career ataupun masa depan kepada anak. So saya memilih kepada panduan lah. Paksa tu kita jangan pilih. Okay? Panduan ini ibu bapa kena aware. So that's why jangan tengok TikTok je duk asyik membeli barang, melihat ke apa semua. Jangan. Kita kena baca. Dalam pattern job demands dalam 2030 anak-anak kita membesar so 2030 7 tahun lagi ataupun 2050 anak-anak kita mau berapa, okey? Apakah jobs demand untuk generasi tersebut? Oleh demikian kita perlu tahu jobs demand dahulu supaya kita boleh bimbing anak kita ke mana hala tujunya. Itu cara kita patternkan. Cuma saya menjawab terus kepada moderator. Kalau rayuan UPU online, ini datanya yang didapati, kita boleh buat rayuan sebenarnya untuk UPU online. Okey, seperti mana kita boleh lihat kepada dia. So kita kena banyak membaca ibu bapa ni. Kalau kita baca media ke apa semua, rayuan masih boleh terbuka di online, dan permohonan rayuan di UPU online boleh dibuat dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan pun. Contohnya, kalau kita anak kita dah dapat USIM, lepas tu kita kata nak buat rayuan, boleh lagi buat rayuan. Even dekat universiti tersebut pun kalau bidang yang berbeza, contohnya USIM, kita dapat pengajian syariah. Tapi anak kita dapat pengajian syariah, tapi anak kita teringin nak buat dentistry. So why not kita buat rayuan? Cumanya, okay, nak jelaskan kepada ini good news lah. Nak jelaskan kepada student ni, dia dah SPM dia dah boleh buat permohonan kan. Dia kena tahulah, okey. Ibu bapa kena beri panduan. That's why ibu bapa kena pandai membaca apa jobs demand. Memberi panduan dan memberitahu, okey. Selain cikgu dah lepas dah ni, kalau dah habis SPM ni. Ibu bapa kena fikir, anak aku ni nak pergi mana lepas ni? Yang mana tempat yang lagi best? Bukan best, yang menjamin masa depan dia dalam umur dia 10 tahun akan datang. Alright, so bila kita kata hala tuju lepasan SPM, you can go to matriculation. Okay, saya promote sikit matrikulasi, yang mana sebab saya daripada matrikulasi lah, Perang University. Asasi mana-mana universiti, diploma 3 tahun. Matrikulasi setahun, asasi setahun, ada yang 2 tahun. Diploma ada 3 tahun, STPM, STAM, ataupun sijil kemahiran, dan ataupun kita kata, dan selepas saja habis yang biru ni kita lihat, ijazah sarjana muda dan dia akan kerja. Okay, dan sijil kemahiran semua ni maybe dia akan pergi ke MTUN lah, iaitu universiti teknologi yang semua macam UTM dan sebagainya, dan dia akan kerja lah sekali. Ini aliran dia. So ibu bapa kena tahu potensi anak. Kalau dia betul-betul kuat dari segi akademik, dia pergilah laluan biru ni.
Akademik dia kuat, pergi laluan biru. Kalau dia tak kuat laluan ni, dia akan pergi ke kemahiran ataupun TVET. Okay, so TVET ni jangan pula tiba-tiba anak kita yang pandai tu 10A ke tiba-tiba pergi TVET. No. Okay, saya bukan nak double standard kan Kalau dia dah 10A tu pergilah laluan warna biru ni. Biru ni dia lebih kepada profesional. Okay, profesional maksudnya dia akan level profesional lah, apa-apa saja pekerjaan profesional. Tetapi laluan kuning ni kepada pelajar yang rasa macam dia tak nak dah baca banyak sangat. Dia tak nak dah macam masuk ujian apa, dia lebih suka ni kemahiran, dia suka memasak, dia suka menyolek, dia suka buat apps ke apa semua, pergi ke aliran kemahiran. Okay, so ini jobs in demand, kita boleh tengok dekat internet pun, yang paling tinggi kita lihatlah digital content, semua pasal digital ni biasalah kita dah faham Okay, kalau boleh, dan juga dalam engineering pun kita lihat. Okay, kalau you masuk dalam engineering, meaning that you boleh jadi engineer yang di mana sahaja, tapi dia ada spesifikasi juga. Okay, and kita lihat kalau di global, okay, apakah top 10 occupations predicted to experience increased demand through 2030, maksudnya bermula 2030. Okay, kita lihat dekat luar negara sana, dekat kalau US lah ataupun UK, dia berbeza pattern dia. Cuma di sini kita lihat jadi teacher tu dia memang high demand sebab ramai akan mengandung dan melahirkan anak-anak, so kita punya citizen akan bertambah. So education still in the high demand, even dekat Malaysia pun sama. So kalau boleh ada peluang untuk education, pergi education juga. Okay. Dan lagi satu pasal education ni, jangan kita restrict. Jangan pergi ke sekolah menengah kerajaan je. No. Sekarang dia sangat meluas. Okay, education ni dekat swasta pun ada, pergi luar negara pun dia boleh jadi pensyarah, jadi guru ke apa semua. Kalau boleh saya boleh patah balik saya punya masa dulu saya teringin jugalah nak masuk swasta ke apa kan. Okay, so engineer, di situ kita tengok pattern dekat negara yang majulah kita lihat. Okay, so Malaysia pun ke arah ini sebenarnya, tapi ini yang Malaysia lah, dekat Malaysia pun ke arah sini kita lihat. Dan kita lihat terapi profesional, nurse pun sangat diperlukan sekarang sebab ramai yang dah banyak kita punya penyakit sekarang. Okay, and top skills are here. Okay, and then so tadi saya kata 3 faktor penting dalam merancang melanjutkan pengajian selepas SPM, bidang, program dan institusi pengajian. So that is why back to this, hala 7 ni kena penting. Kalau anak kita kuat, strong dari segi dia punya akademik, dia masih mampu boleh membaca buku dan buat nota dan tengok YouTube yang untuk belajar ke apa, go to this biru ini, blue line ni. Tetapi kalau dia lebih suka kemahiran, dia suka automotif ke apa, pergilah ke arah sijil. Even sijil pun nak buat oil and gas sekarang pun yang diiktiraf ke apa, dia boleh dapat gaji yang sangat lumayan. Cuma kita lihat nasihatkan anak kita betul-betul, iaitu bagaimana kehidupan dia nanti 30 tahun akan datang bila dia dah pencen. 30 tahun akan datang yang geng yang tak berapa kaya masa mula ni, dia stabil. Yang biru ni kan, akademik dia guna line akademik. Okay, tapi dia taklah kaya sekarang macam saya lah kan. Cuma nanti masa dia dah tua sikit, dia stabil, dia dah pencen, maybe dia apa semua. Cuma yang kemahiran ni, okay, dia kena pastikan dia ada legacy ke apa semua lah. Kita sedia maklum lah. Okay, then laluan pertama kita tidak boleh. Okay, so I just want to promote, walaupun dah tutup, maybe insyaAllah boleh buka lagi, iaitu masuklah matrik. Okay, untuk lepasan SPM, yang mana kita ini khususlah kepada Bumi Putra. Bumi Putra, di mana di sinilah platform untuk kita perbaiki SPM kita sebenarnya. Saya memperbaiki SPM saya dengan belajar bersungguh-sungguh dalam matrik dululah. Okay, lepas saja habis matrik, masuk universiti, belajar betul-betul pun, and then dapatlah peluang pekerjaan masuk matrik. Okay, so matrik ni, so kita lihatlah kejayaan matrikulasi. Dan saya pun tak naklah bias because I'm from KPM. Untuk yang rasa anak dia kemahiran dia lebih tu, bolehlah juga masuk kepada asasi TVET. Okay, asasi TVET ni
dia akan masuk kepada politeknik dan juga terus politeknik setahun dan juga ke ijazah. Cuma kita lihatlah kalau dia ke sini dia kita lihat dia lebih banyak kepada kemahiran lah. So kadang-kadang kita lihat job Ziman tu dia nak lebih kepada akademik. So untuk ini dia lebih kepada kemahiran yang berfokus. Okay. So ada dua peluang sama untuk pra-universiti lah, matrikulasi, STPM dan sebagainya untuknya akademik, dan ini adalah kemahiran. Okay. So ada soalan? Okey, bila doktor sentuh tentang pengisian pelajar di pusat matrikulasi, adakah golongan ibu bapa sedar peluang-peluang pelajaran yang ditawarkan oleh bahagian matrikulasi? Sebab senario yang berlaku sekarang, ibu bapa tertumpu untuk hantar kepada peringkat universiti untuk terus diploma. Adakah isu itu berlaku disebabkan ibu bapa kurang pendedahan ataupun ibu bapa tidak cukup ilmu tentang bidang-bidang saluran yang boleh ditempatkan anak-anak dia untuk sambung pelajaran yang lebih tinggi lah. Alright, thank you Encik Muhammad Nur. Saya nak tanya kepada Encik Muhammad Nur lah. Kalau dari segi Encik Muhammad Nur sendiri, adakah aware tentang peluang matrikulasi? Saya tanya semula. Macam saya sedar peluang matrikulasi tu sebab kakak saya seorang guru dan dia bermula di matrikulasi, dan abang saya pula meneruskan pengajian terus kepada peringkat universiti. Jadi saya memang sedar, cuma bila saya berdialog dengan rakan-rakan di luar, macam populariti matrikulasi tu tidak menyela. Semua akan menyebut untuk sama ada ke IPT awam ataupun IPTS ataupun hantar ke luar negara. Apakah yang berlaku? Adakah kerana kurang kempen dari bahagian pengurusan matrikulasi ataupun bagaimana tu? Alright, kalau macam tu saya kena ambil maklum lah, dan saya akan maklumkan kepada PIC lah, iaitu memang saya dengar ramai yang macam kurang dimaklumkan, kurang faham, kurang tahu kan. Maybe maksudnya promosi tu belum gempak lagi lah. So from that, terima kasih. So kami akan improve lah. Cuma di sini platform jugalah kepada semua, iaitu matrikulasi ni dah lama kita buat, daripada 1999. Program ni yang mana kita lihat masa tu Tun Mahathir sendiri initiate benda ni, program matrikulasi untuk menolong semua bumi putera kita untuk masuk terus ke pra-universiti selama setahun sahaja. Kiranya cepatlah, dan dia ada jaminan ke universiti awam di dalam dan di luar negara. Cumanya dari sekarang ni dia banyak sangat competition kan. Asasi dah buka balik dah dia punya universiti dah buka asasi dah, and then dia punya asasi TVET dan sebagainya. So oleh yang demikian, saya cadangkan kepada pelajar-pelajar, bukan saya nak force bolehlah masuk kepada matrikulasi. Kerana matrikulasi ni kita kata dia laluan singkat, fast track saja sebenarnya. Maybe promosi kami kena pertingkatkan up lagi kan. InsyaAllah dia laluan singkat untuk bumi putera kita. Okay. Dan cuma ibu bapa kena lihat apa pro and cons. Kalau pergi ke universiti bagaimana? Diploma, ada pergi diploma tapi diploma ni 3 tahun 3 tahun sebab dia takut nak masuk matrik setahun. Jangan takut sebenarnya. Matrik ni dia setahun dan cikgu dan pensyarah dia sangat membimbing student kita. So that is why insyaAllah kita lihat yang mana kita boleh bantu, kita bantulah ya. That's why saya tak bias di sini untuk yang pelajaran lebih kepada kemahiran, proceed untuk kemahiran untuk program asasi TVET dan sebagainya. Okay. So tapi bolehlah kalau macam tu Encik Muhammad Nur dah kata macam tu, so saya akan maklumkan kepada bahagian matrikulasi sendiri untuk glamourkan lagi lah matrikulasi ni. Alright. Sebab masa sekitar akhir tahun 99, masa tu saya sekolah menengah, saya pernah
guru-guru kaunseling kata jika tak berjaya online UPU tu matrikulasi masih ada. Tapi bila saya lihat generasi sekarang, maksud saya adik-adik saya sekolah, promosi tu macam perlahan. Jadi masa tahun 99 promosi tu agak kuat juga. Dan kami tak bimbang lah sebagai pelajar. Contoh kalau macam tak dapat EP, kami tahu akan boleh pergi matrikulasi apa semua kan. Tapi sekarang ni saya nampak dekat anak buah saya apa semua memang semuanya tertumpu kepada nak mengejar ke online IPTA or UPU tu. Ataupun bila dia macam dah tak dapat kat IPTA tu, terus fokus nak pergi IPTS ataupun luar negara macam tu lah. Mungkin saranan saya berharaplah pihak Kementerian Bahagian Matrikulasi mungkin boleh buat jalinan kunjungan hormat ke pusat-pusat sekolah untuk buat taklimat ringkas. Saya rasa ni membantu jugalah untuk mempertingkatkan kuota pelajar untuk sambung pendidikan lebih tinggi lagi lah. Betul-betul. Itu harapan saya. Terima kasih Encik Muhammad Nur. Sebenarnya kaunselor dan juga pegawai dan juga pensyarah pun telah membuat promosi kepada semua sekolah lah. Cuma maybe dekat nak glamourkan lagi tu, insyaAllah lah kami akan glamourkan lagi. Sebab saya rasa tahun ini khasnya terlalu banyak persaingan. So oleh itu that's why kesimpulannya di sini kita boleh nampak positifnya, pelajar lepasan SPM ni jangan sedih kalau tak dapat satu yang dia mohon tu, sebab banyak lagi peluang. Macam mana tadi saya katalah, kita balik kepada sini, banyak sangat peluang. Matrik ada, asasi universiti ada, diploma ada, STAM ataupun STPM ada, ataupun saja kemahiran untuk TVET dan sebagainya. Nak kata keciciran ke apa semua, kadang-kadang benda ni kita dah kupas sebelum ni, kadang-kadang memang pelajar tu memang tak nak belajar. Dia nak jadi Grab kan, dia nak jadi Grab driver and so on. So kita tak boleh paksa lah, tetapi peluang tu sangat meluas. Ini sangat meluas sebenarnya. Sebab kita negara yang nak menuju ke negara maju kan, Tuan? Ya, Alright. betul. Alright, so kesimpulannya inilah, kalau kita kata tak ada peluang tu, banyak sangat peluang. So do not give up. Kalau tak dapat matrikulasi ke apa semua, banyak lagi peluang ke apa semua. So far permohonan matrikulasi tahun ni pun meningkat. Cuma maybe yelah dengan kelompok-kelompok yang lain maybe tak sampai lagi tu, insyaAllah kami akan sampaikan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okey, terima kasih Doktor. Okey, boleh kita ke topik yang seterusnya Doktor? Boleh. So memandangkan masa pun begini kan. Okay, topik seterusnya pasal ChatGPT kan. Ya, kita sedia maklum apabila pendidikan semakin berkembang dan bersandarkan kepada penggunaan teknologi. Jadi adakah kepintaran buatan teknologi AI ni membentuk siasat pelajar daripada segi pemahaman, ataupun adakah hanya sekadar nak menggunakan kesempatan untuk siapkan pentaksiran saja tapi tidak berjaya mendidik pelajar tu sendiri untuk memahami. Sebab sebagai contoh yang saya gunakan macam ChatGPT ni, seorang pelajar cuma perlu masukkan saja apa saja kerusingan dalam pentaksiran dia tu dan jawapan tu akan dikeluarkan serta-merta. Tapi adakah kaedah ni berkesan membantu pelajar dan apakah benda ini tidak melanggar kaedah konvensional? Maksudnya macam contoh guru-guru nak student explore, tak nak ada plagiat apa semua kan. So nak kena faham isu dia. Tapi bila guna ChatGPT ni berjaya mengelakkan isu-isu plagiat. Tapi secara hakikinya pelajar tak faham pun apa yang isu yang pentaksiran tu sebab semua komputer buat. So apa pandangan Doktor tentang ini? Alright. Okay, benda ni benda baharu. Saya pun masih dalam
belajar tentang benda ini. Cuma apabila kita kata pattern itu sangat merunsingkan lah kalau kita kata student hanya mendapat jawapan dan maybe guru ataupun pensyarah tidak explain, itu adalah salah sebenarnya. Again and again, macam mana saya tekankan tadi, teknologi ataupun aplikasi digital ini hanyalah sebagai satu benda yang membantu pengajaran dan pembelajaran dan dia tidak boleh pun replace kita sebenarnya sebagai manusia. So oleh itu, tapi ada kebaikan ChatGPT ni yang mana dia lebih kepada language models for dialogue. Macam mana tadi Tuan Moderator kata tadi, yang mana bila pelajar boleh bertanya and then tiba-tiba dah ada jawapan, that is good. Yang memudahkan pengajaran, pembelajaran. Contohnya kalau kita nak menyimak penulisan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, ataupun kita katakan untuk customer service, kita tak perlulah banyak sangat digital marketer kita ya, menjawab telefon ke apa semua. Cuma ini kelebihan. Sebelum kita kata keburukannya, kita fahami dulu ChatGPT ni. Yang mana kita lihat ChatGPT ni dimulakan pada 2018. Dia bagus untuk ini kita lihat ayat ni, sebab dia boleh menyahut sebarang pertanyaan atau arahan yang dijawab, yang jawapannya dijana dalam bentuk teks dan karangan, dan ia boleh digunakan dalam pelbagai bahasa. So kita sebenarnya yang sefaham saya membacanya, okay, dan saya masuk hari tu satu bengkel, okay, dia boleh, bila kita dah bagi skema jawapan tu, dia boleh bagi jawapan yang tersebut lah. Betul tak? Okay, macam mana pelajar kita boleh dapat jawapan terus. So dia akan jadi macam tak berkesan sangat kita katakan. Cuma that's why jangan pastikan ChatGPT ini replace kita, iaitu kita hanya bagi jawapan sampailah pelajar hanya macam melihat jawapan saja, bukannya memahami jawapan. Okey. So contohnya macam kita bercakap dengan Asia ni kan, kadang-kadang seronok juga, kadang-kadang geram juga. Kerana okey, ni contoh contoh pun kita kata bagaimana setting WhatsApp untuknya business saya yakin dan percaya ada antara kita pun buat business online dia terus menjawab. Itu pun one of the part of the ChatGPT. And also this one yang kita lihat yang mana kita bercakap dengan chatbot bot tu kan, kadang-kadang mereka tak hidup, mereka akan jawab mengikut skema jawapan. Okay. Dan kadang-kadang kita nak fast reply. Okay. So ia ada efek lah sebenarnya. Pertama tadi ialah betul lah bagus, dia boleh mempercepatkan memberi jawapan dari segi pentaksiran, pelajar boleh dapat jawapan terus. Tapi dari segi feedback, fast feedback, and then interaction, is less interaction, tak ada human interaction di situ. Okay, so but kelebihan ini kita tak boleh deny, iaitu dia boleh save time. Okay, boleh menghasilkan new idea, one stop manager, yang mana di satu tempat tu dia boleh manage semua benda. Okay, and then multiple language, macam mana kita kata bahasa yang bagi kita boleh guna, and then computational and technical ability, okay, keupayaan yang mana dia boleh detect pattern dan sebagainya, dan remembers previous information and declines inappropriate request. Maksudnya apa yang kita request yang pelik-pelik ke apa semua tu kita boleh hadapi. Itu untuk limitasikan. Itu untuk customer service lah. Cuma dari segi pendidikan ada pro and cons lah, macam mana tadi Tuan Moderator kata tadi. So kita kena maximize pun boleh, tapi minimize juga lah. Jangan sampai ChatGPT ini yang mana dia boleh menyebabkan prestasi pelajar itu akan menurun. Cuma kita boleh lihat di sini ya, kalau kita nak gunakan ChatGPT ini boleh digunakan untuk secara how smart is ChatGPT. Okay, so kita kata is capable of a human level performance in many professional academic exam. So contohnya chemistry, advanced placement, AP ni macam dia pre-university lah, pra-university. So kita lihat yang mana dia boleh digunakan dalam chemistry juga. So maybe soalan tu kita dah patternkan dan skema jawapan tu pun dah dipatternkan. So dia akan keluar. Cuma jangan sampai maybe lah kita boleh katakan next moving forward
2030 ke nanti kan. Soalan budak-budak ni ke apa semua tu semuanya kita berikan melalui konsep ChatGPT ini dan dia jawab and then dia akan bagi jawapan yang betul. Okey. Untuk pentaksiran bagus untuk exam, tapi untuk mengajar ni kadang-kadang jangan gunakan 100%. Okey, untuk pentaksiran bagus, okey, mengajar jangan guna 100%. Okey. So, bagaimana kita nak gunakan ada 20 ways to use ChatGPT in the classroom. Okey. Cuma yang mana kita boleh gunakan yang terbaik, okey, untuk yang zaman sekarang ni, anticipate the response you would expect from AI. Ask it for feedback for student work, meaning that bila kita nak dapatkan two ways interaction ataupun kita nak tengok penilaian, kita nak menilai lah pelajar itu, boleh gunakan ChatGPT and then use it to summarize text, okay, and then create personal learning experience. Di situ kita boleh tahu, okay, pelajar tu gaya belajar dia dan juga level belajar tu bagaimana, and it is also can provide tutoring or coaching. Yelah, dia akan bagi jawapan lah kan, Pak provide tutoring and coaching. Cuma jangan bagi terus, kita kena berada bersama-sama dengan student kita. Itulah kelebihan dan ada pro and cons lah. Okay. Then sekejap. Okay. Okey, persoalannya adalah jangan sampai kita terlalu bagi ChatGPT tu kita bayangkan ada skrin, ini masih ada robot tak apa, tapi skrin tu student tengok macam tu. Okey, tengok and then jawapan dan kita dah di sekejap. Kita akan di-replace, okey, dengan robot tersebut dan tak ada human touch, tak ada interaction dan sebagainya. Itu sebenarnya kekurangan sebenarnya. But secara teorinya, secara konsepnya, ChatGPT ini sebagai teknologi dan juga apps ini, dia membantu kita sebenarnya, membantu macam mana kita kata how to use this ChatGPT in the classroom. But then again and again, pastikan, okey, ada lagi kita iaitu sebagai guru ataupun pendidik, okey, tidak di-replace oleh robot dalam kelas tersebut. Dan saya nak share sedikit, saya suka melihat kepada apa yang di-share oleh mantan ketua pengarah pendidikan Malaysia kita, itu Dr. Amin Senin, dari segi digital learning, okey, yang mana teachers will not be replaced by AI, but teachers with AI will replace other teachers without AI. Apa yang kita faham tentang ni? Maksudnya apa? Cikgu tak boleh diganti oleh AI, teknologi tersebut, digital tersebut. Tetapi cikgu dengan AI tu boleh collaborate sama-sama untuk apa? Untuk memperbaiki kemahiran dan juga kemahiran dan juga praktis cikgu-cikgu yang lain yang masih belum faham tentang AI. So kesimpulannya, ChatGPT ke AI, konsep AI dan apa-apa saja aplikasi AI, jangan sesekali mengganti cikgu tu sebenarnya. So bagaimana kaedah yang terbaik untuk menggunakan ChatGPT adalah macam mana tadi saya cakap lah, kita boleh bagi task kepada student untuk dia semak menggunakan ChatGPT, tapi kita perlu explain ataupun kita perlu bagi pastikan pelajar faham, okay, dan pastikan pelajar boleh analyze dan digest betul-betul. Alright, so saya rasa kita dah di penghujung. Saya nak emphasize again and again, okay, kita takat 2023 lah. 2023 ni maybe dalam, sekarang dah bulan Jun, ada 6 bulan lagi. Apa World Bank cakap lah kan, World Economic Forum from World Bank ini sebenarnya kita kata kita boleh jadikan dia sebagai penanda aras, okay. Semua kita ni sebenarnya ibu bapa ke, guru ke, pendidik ke, murid ke, pelajar ke apa, kena pastikan these skills, these top 10 skill kita ada. Kalau kita tak praktiskan pun kita faham, okay. Analytical thinking, creative, resilience, flexibility and agility, motivation, curiosity, technological literacy, dependability and attention to detail. Maksudnya kita boleh tahu, that's why
kita kena pandai membaca tu secara detail tu kena ada dah sekarang ni. Okay, and empathy, humanistiknya ada di situ, empathy, leadership and quality control, QC. And again and again kita tengok top 10 fastest growing jobs yang paling mencanak sekarang ni adalah AI. So kita tak boleh nak deny AI ni. Kalau AI ni dah replace model kita kan, and then dah replace kita punya education, jangan sampai dia replace dan kehilangan job nanti, disebabkan dia dah grow dah ni. And then semuanya lebih kepada sustainability specialist, business intelligence ni AI juga, and then data analyst, robotic engineers, big data specialist, semua digital. Okay, but apa yang semakin menurun sekarang ni adalah cashiers and ticket clerks. Betul lah, berani yang kita tengok dah tak ada dekat cinema pun macam dah kurang kan. Okay, bank tellers and related clerks. Okay, so benda-benda macam ni kalau bolehlah kita memberi panduan kepada anak-anak kita, jangan ambil course tersebut atau jangan jadi begitu. Begitulah jawapannya. Alright, so saya rasa okay, so kita back to back. Okay, back to the foundation. Kita lihat secara global dan juga lokal nanti ya. Secara global yang mana United Nation ni merangkumi semua negara di bawah SDG Sustainable Development Goals, yang mana perlunya ada quality in education. Okay, kenapa sangat-sangat diperlukan? Why it matters? Sebab yang merisaukan kita adalah around 5.5 million more girls than boys of primary school age were out of school in 2018. Okay, ini pasal gender lah. Tetapi kita lihat ramai yang tak pergi sekolah. So jangan sampai tak pergi sekolah. So apa yang patut kita lihat, pastikan benda-benda ni lah. Pertama pasal quality, complete, free, ensure that all the girls and boys pergi ke sekolah. And then adanya tadika. So tadi saya katakan pembelajaran di tadika sangat penting untuk kita katakan 3M dan sebagainya. And then dari segi equal access, dari segi teknikal, vocational, pendidikan di universiti dan sebagainya. Dan juga kita perlu pastikan remaja ataupun anak-anak kita yang dah meningkat dewasa ni, kita includekan mereka, tambahkan mereka dengan kemahiran level skill and everything untuk kita siapkan diri mereka dengan top jobs yang tadi saya katakan tadi. Alright, dan by 2030 kita kena pastikan adanya equal access juga kepada eliminate gender. Maksudnya kita tak nak ada perbezaan gender lelaki dan perempuan lagi. And then pastikan literacy dan numeracy, and also knowledge and skills needed to promote sustainable development including amongst others through education. So maksudnya all learners acquire. So pada tahun 2030 nanti, kita kena pastikan semua tak ada masalah dah dari segi 3M dan sebagainya. 3M tu adalah kemahiran asas. Kalau kemahiran yang atas dia tak boleh nak kuasai, kemahiran asas tak boleh kuasai, kemahiran yang atas tu yang paling higher order ke, lagilah dia tak boleh sebenarnya. So sangat penting. So that is why when I said that about level of education yang sangat-sangat crucial ataupun penting, bahaya kita kata, adalah kita kena pastikan pada sekolah rendah anak kita tu. So again and again, kalau anak kita ni dia macam lemah masa sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah ke apa tu, agak susah lah kita nak bentuk kan. Cuma that's why kita kena sedar daripada sekolah rendah ni lagi. Alright. Then again kita back to falsafah kerajaan kita sendiri yang dengan tonggak dasar madaniyah, iaitu dia sangat menekankan nilai madani ini, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Dan di situ pendidikan dan institusi itu banyak dah, cuma pendidikan dan kemasyarakatan itu ditekankan. So we should find the best solution to our Malaysian's education system sebenarnya. Cabaran memang akan ada, cabaran, masalah, isu, sebab we are dealing with people. Manusia ni dalam Al-Quran pun selalu lupa dan selalu buat hal kan, suka cari pasar kan. So kita pun, saya sendiri pun kita pun kadang-kadang membuat isu apa-apa saja. So
Apa-apa yang terbaik adalah sebagai ibu bapa ke, sebagai guru, sebagai pelajar pun, jangan terlalu banyak merungut. Yang penting kita cari solusinya. Itu sahaja. Alright. So saya rasa saya tamat di sini. Maybe ada soalan-soalan daripada tuan moderator, kita ambil satu ataupun dua. Okey, pihak urus setia, jika ada soalan boleh minta kongsikan di skrin. Sekurang-kurangnya jangan ambil banyak-banyak soalan sebab masa dah suntuk. Jadi kita ambil 2 soalan terbaiklah daripada peserta program. Pihak urus setia, jika ada soalan boleh share di skrin. Okey doktor, ada satu soalan di sini berbunyi beginilah. Sejauh manakah keupayaan pelajar dalam mengikuti modul pendidikan secara kemahiran kreatif dan kritis? Apa pandangan doktor? Sejauh manakah keupayaan pelajar dalam mengikuti modul pendidikan secara kemahiran kreatif dan kritis? Okey, ini kita nak ukur macam mana ni? Kalau kita nak ukur keupayaan ni, yang mana dia lebih kepada output lah. Okey, keupayaan. Sebenarnya pelajar ni kalau dibimbing level 1 sampailah level apa yang modul tu nak, sebenarnya dia boleh buat. Okay, even sekarang kalau kita kata modul pendidikan secara kemahiran kreatif dan kritis, ia terbit dan telah dibina pun dalam pendidikan STEM, sekolah rendah ataupun sekolah menengah dan pra-universiti. Contohnya saya ambil kepada pendidikan STEM ya. Modul pendidikan STEM dia meletakkan kemahiran kreatif dan kritis dan higher order thinking skill pun. So daripada modul tersebut sebenarnya pelajar diajar mengikut satu level dan next level. Dan tetapi pelajar itu dia perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan membina sendiri produknya. So once pelajar boleh membina sendiri produk can be prototype, can be framework, can be dia sketch ke apa semua itu dan dia boleh present, itu kita panggil produk. Dia tak perlu pun nak membina satu rumah besar ke apa semua kan. So oleh demikian dari segi keupayaan pelajar, kita kena bimbing pelajar tapi jangan bagi jawapan. Bimbing kalau kita nak kata pasal kreatif dan kritis level dia ada. So bimbing pelajar untuk menyelesaikan masalah, how to create students how to improve students creativity and critical thinking skill. We need to guide them with problem based learning. That problem based learning akan membantu pelajar untuk meningkatkan dia punya kemahiran kreatif dan kritis. InsyaAllah keupayaan pelajar mengikuti modul, kalau dah ada modul tu dia memang boleh buat sebenarnya. Ia terbuktilah dalam pendidikan STEM ya. Sekarang pun kerajaan masih ke arah STEM sebenarnya. Kalau kita kata TVET semua tu memang seiring dengan STEM. Even dekat matrikulasi pun kami seiring dengan STEM. So STEM ini terbuktilah dari segi pendidikan STEM di sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau kita sediakan modul kepada mereka, mereka boleh buat sebenarnya dan this improve their creativity and critical thinking actually. Okey, terima kasih doktor. Saya percaya soalannya hanya ada satu saja pada hari ini sebab kita dah kupas pada topik-topik sebelum ni. Jadi boleh tak saya merumuskan bahawa dalam pendidikan memang wujud cabaran dan untuk mencapai pemperkasaan dalam bidang pendidikan bukan satu fantasi tetapi bersyarat di mana peranan ibu bapa perlu diperkasakan dalam membantu menyokong peranan guru-guru di sekolah supaya modal insan pelajar atau anak-anak itu sendiri dapat dipertingkatkan. Adakah doktor setuju dengan kesimpulan saya ni? Sangat setuju Tuan Moderator. Semua kena bekerjasama secara holistik insyaAllah. Okey. Setelah kita mendengar persetujuan daripada yang baga doktor, maka tamatlah sesi penerangan serta sesi soal jawab. Seterusnya majlis diserahkan semula kepada pengacara majlis untuk tentatif program yang seterusnya. Dipersilakan pengacara majlis.
Alhamdulillah, syukur kita dah sampai ke penghujung program. Saya juga nak membuat kesimpulan di dalam sepanjang ceramah doktor tadi. Jadi kesimpulan yang saya dapat buat adalah tahap pendidikan sebenarnya bermula daripada tadika lagi ya. Dan ibu bapa sangat memainkan peranan penting kerana anak-anak lebih banyak masa di rumah berbanding masa di sekolah. Jadi majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Yang Berbahagia Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur. Jadi syabas di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sepanjang sesi ceramah sebentar tadi. Dan saya juga minta para hadirin juga boleh share video ni kepada semua ibu bapa yang kawan-kawan seremara yang tak dapat hadir supaya kita dapat kongsi info-info penting yang doktor kongsikan kepada kita tadi supaya menjadi guideline kepada ibu bapa bagaimana untuk cara kita membimbing anak-anak kita untuk sesi pendidikan lah. Hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada hari ini, kita pun telah berada di penghujung. Majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang sudi hadir bagi menjayakan program pada hari ini. Saya juga memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan kekhilafan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Seterusnya pihak majlis akan menayangkan montaj perhargaan untuk menghargai semua pihak yang terlibat dalam pengajian program ini. Di samping itu juga pihak urus setia juga memohon agar semua peserta melengkapkan borang maklum balas yang telah diedarkan melalui link yang telah diletakkan di dalam ruang chat Google Meet dan ruangan komentar di medium Facebook Live. Jadi sekian saja, saya Muhammad Ahmad Fitri bin Abdul Razak untuk hari ini dengan rendah hati mengundurkan diri. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu. Tahniah semua. Terima kasih banyak doktor. Okey, minta maaf kalau ada tersasul ke apa. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh leave ke? Boleh. Boleh doktor. Terima kasih doktor. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, FB Live tutup.